شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, Allahu Akbar. Ini kalau imam tarawih ni, kita rasa macam dibuai-buai sekejap di bawah dengan keindahan Islam itu sendiri. Terima kasih kita nak ucapkan kepada imam muda penerbit kata terus macam nak pergi masjid. Baik, kita ada Encik Syazwan, Encik Muhammad Syazwan Muhammad Basil, Imam Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, masih umur 25 tahun. Okey, masih lagi mencari pasangan hidup. Masih lagi bujang. Terima kasih Ustaz sudi bersama kita pada hari ini. Okey, Mac, inilah antara anak muda yang perlu kita berikan tumpuan jugalah. Saya sembang-sembang dengan Ustaz tadi, katanya 30 juzuk Quran itu berjaya dihafal ketika di tingkatan 3. Tingkatan 3. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sikit pengalaman dan juga mungkin bagaimana rasa minat nak hafal Quran dan juga masuk ke cabang bidang Quran ini sendiri. Jadi pertama sekali alhamdulillah terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya ke studio hari ini. Selamat pagi Malaysia. Sama-sama. Dan untuk sedikit saya berkongsilah berkenaan dengan pengalaman saya berkenaan dengan hafal Quran ini. Pertama sekali yang paling penting adalah didikan ibu bapa saya, alhamdulillah. Kerana mereka didik saya dengan Al-Quran sejak kecil lagi lah. Umur 4-5 tahun tu dah start ajar Quran. Kemudian pendidikan Quran tu sehingga di sekolah rendah. Kemudian saya selepas UPSR saya apply ke Ma'had Tahfiz Sains di Kelantan lah. Kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saya start menghafal. Kemudian diberi kemudahan Allah SWT, berjaya alhamdulillah dengan izin habis hafalan dalam tingkatan 3 macam tu. Alhamdulillah. Kemudian di sanalah saya start menghafal. Di sekolah rendah memang saya tak hafal, sekolah biasa, sekolah kebahasaan biasa. Kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kemudian saya mengambil SPM di Kolej Islam Kelang. Selepas SPM saya teruskan pelajaran ke Darul Quran Jakim. Darul Quran Jakim. Situ pun ada tahfiz yang mengambil sijil tahfiz Malaysia lah. Berapa tahun di Darul Quran? Setahun setengah. Saya buat sijilan. Kemudian baru sekarang ni saya ke Cyberjaya University College sambung dalam bidang perubatan. Rezekilah ada orang mula hafal di Darul Quran. Ada orang macam Ustaz yang daripada sekolah dah ingat semua, pergi sana dah alhamdulillah revise mengulang lah. Alhamdulillah. Tapi sepanjang perjalanan itu saya pasti ada cabaran yang perlu dihadapi, sebab cabaran itu mungkin dari pelbagai sudut lah, sebab kita nak mengadaptasi dengan suasana sekitar. Jadi bagaimana bagi Ustaz? So sepanjang daripada pengalaman saya menghafal daripada tingkatan 1 tu, kira pelbagai cabaran lah, macam-macam lah kan dugaan kita, sebab dalam tempoh tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu saya kena fokus untuk ambil PMR masa tu kan. PMR sekarang PT3 kan. Masa tu PMR. Dan cabaran dia kita nak imbangkan berkenaan dengan Quran dengan akademik. Jadi di sekolah sana tu ada akademik dan Quran. Dalam 22 subjek kita kena belajar waktu tu. Jadi cabarannya adalah
bagaimana kita nak seimbangkanlah kedua-duanya bahagi masa, dan alhamdulillah diberi kemudahan dan alhamdulillah berjaya untuk saya PMR, dapat alhamdulillah 9A di Tahfiz Sains. Kemudian dari sudut pembelajaran lah. Dan kemudian dari sudut kawan-kawan juga ambil peranan kan, sebab pengaruh untuk kita bersama-sama Quran ni perlukan suasana. Betul. Kalau kita nak hafal Quran dengan suasana yang tak sesuai, mungkin itu menyukarkan kita lah. Dan alhamdulillah sepanjang pengalaman saya ni suasana itu membantulah saya untuk menghafal. Dan sekarang kalau penonton nak tahu, saudara Muhammad Syazwan ni sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Ini yang kita sebut sebagai hufaz profesional ini. Bayangkan bila anda nanti masuk ke hospital, ada doktor yang merawat anda tetapi 30 juzuk Quran penuh di dadanya. Kita rasa lain macam kalau ini disebut sebagai hufaz profesional. Bagaimana Ustaz melihat kadang-kadang persepsi kita hafal Quran jadi ustaz, jadi imam saja. Hafal Quran saja, mungkin duduk di masjid saja, tidak ada bidang profesional. Tetapi anda cuba membuktikan keluar daripada kepompong tu. Jadi bagi saya menghafal Quran ni adalah satu mungkin kita hafal benda yang mukjizat daripada Allah SWT. Jadi bila kita hafal benda yang mulia ni, Allah SWT mudahkan perjalanan kita. Jadi ceburilah apa segala bidang sekalipun, bidang kedoktoran, engineer, bisnes dan sebagainya. Asalkan kita ada Quran itu, dia membantu untuk kita menuju jalan yang orang kata jalan yang benar lah. Allah SWT turunkan Quran tu. Jadi bagi saya ni sebagai seorang doktor ataupun bakal doktor kan, dia membuktikan bahawa Al-Quran ni, ilmu agama ni bukan hanya untuk golongan-golongan ustaz sajalah. Maksudnya sekarang masyarakat pandang macam tu kan. Jadi kita membuktikan bahawa bila kita ada agama, bahawa kita ada agama Islam, segalanya akan dipermudahkan Allah SWT. Kerana yang memandu manusia itu adalah agama. Yang memandu manusia itu adalah Al-Quran. Jadi segalanya bergantung pada diri kita lah. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan membawa diri kita untuk menjalani kehidupan kita. So saya rasa kalau bagi umat Islam, Quran itu adalah jalan hidup. Ya, betul. Segala terjemahannya memberikan manusia, umat sejagat untuk mengetahui apa yang perlu mereka lakukan. So, saya secara peribadi saya membaca juga terjemahan untuk mengetahui sedikit sebanyak isi Al-Quran itu sendiri. Tapi bagi seseorang yang sudah menghafaz 30 juzuk pada usia 15 tahun dan kemudian tahu tentang intipati dan juga terjemahan segala makna-makna di sebalik bacaan itu, jadi bagaimana Ustaz menggunakan itu sebagai pegangan sepanjang hidup ini dan memberi pengaruh kepada insan-insan di sekeliling? Jadi ialah kita tahu semua Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah SWT turunkan sebagai wahyu ataupun sumber ilmu kepada manusia kan. Jadi ini membantu saya untuk bagaimana saya pandang kehidupan ini sebagai seorang manusia. Sebab kalau kita meletakkan Quran itu wahyu di bawah akal kita, kerana wahyu itu memandu akal manusia. Manusia kalau kita mencari Tuhan tanpa wahyu ataupun mencari suatu petunjuk tanpa ada wahyu daripada Allah SWT, kita akan tercari-cari. Seperti mana yang berlaku sekarang lah. Mereka macam ateis sebagainya, mereka mencari-cari Tuhan. Mereka mencari-cari tetapi tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Jadi mereka tidak akan jumpa jawapan. Jadi bagi saya Al-Quran ini sangat membantu kita sebagai seorang manusia, kerana kita hidup di dunia ini merupakan khalifah Allah SWT. Ada tugas kita kan. Macam jadi pengacara tugas juga. Banyak juga ada manfaat dia. Sambil-sambil tengok gambar, ini tengah buat apa ni? Mengajar. Ini masa tengah bagi pengisian lah kepada sekolah. Okey, Ustaz dah lama dah sebagai imam di Masjid Haji Fisabilillah. Fisabilillah ni saya 4 tahun lah. Oh, 4 tahun dah. 4 tahun dah. Daripada saya tahun 2 lah perubatan, sekarang saya final year lah. Okey, kebetulan lah di Sabit Jaya belajar kat situ, terus buat imam masjid tu. Sambil. Okey. Alhamdulillah lah kan. Maksudnya belajar tapi tak melupakan Al-Quran juga. Sebab ada yang cakap kat saya, kalau kita boleh berusaha untuk hafal 30 juzuk, tapi bila kita dah ingat, kalau kita tak baca selalu, ada kebarangkalian besar kita akan lupa balik. Betul Ustaz? Betul. Benda tu orang kata cabaran bila kita dah hafal tu, dia sebenarnya nak hafal tu mudah. Nak hafal tu mudah. Nak konsisten. Nak ingat tu itu cabaran lah, agak susah lah sebenarnya. Macam saya pun masih berusaha lagi kan. Kita pun
kira usaha ke arah untuk nak ingatkan semua Al-Quran tu sendiri. Alhamdulillah. Tapi itulah macam sekarang ni, contohnya kalau kita nak tarik ibu bapa lah, sebab ibu bapa sekarang dengan anak-anak gemar memberikan gadget sebagai pengisian untuk waktu senggang mereka. Jadi bagi Ustaz, bagaimana sebenarnya peranan ibu bapa untuk mengajak anak-anak mencintai Al-Quran? Sebab kalau dulu dikatakan gadget ini untuk memudahkan kehidupan, tetapi dalam pada itu mungkin kita boleh jadikan kehidupan lebih mudah dengan gadget, tetapi diselitkan dengan Al-Quran itu sendiri. Di gadget pun sudah ada. Belum jadi bapa, tetapi pengalaman bapa yang dah mendidik ada. Jadi ialah berkenaan dengan gadget ni, sebenarnya gadget aplikasi sekarang ni dia membantu sebenarnya kalau kita pandai memanfaatkan. Betul. Ni kan, sebab banyak aplikasi-aplikasi yang ada kandungan Al-Quran, terjemahan dan sebagainya. Kita sendiri pun kadang-kadang baca Quran tak guna Quran, guna phone. Betul. Kita semak terjemahan kan. Jadi bagaimana kita menggunakan, manfaatkan gadget itu, bagi saya itu membantulah. Tapi sebab tu zaman ayah saya, mak dan ayah saya mendidik saya tu, zaman tu kurang lagi lah gadget. Dalam zaman kita dulu lah gadget kurang kan. Dulu memang guna Quran, rotan semua biasa kan. Tapi mungkin sekarang ni ibu bapa sekarang yang boleh mendidik anak, mungkin kita, sebab benda tu interaktif kan, benda tu macam menarik minat anak kan. Boleh bermula daripada kecil. Umur 45 tahun tu kita boleh dedahkan anak-anak dengan ialah video-video Quran kan, bacaan-bacaan Quran. Kadang mereka ni lebih tertarik dengan bacaan Quran, contohnya kori-kori yang sedap kan. Maksudnya benda tu tarikan, sebagai tarikan. Itu membantu sebenarnya daripada psikologi mereka. Kita didik anak daripada kecil untuk minat Al-Quran lah. Betul. Kalau tak nak mereka hafal pun, dengarkan mereka dengan Al-Quran dulu. Lama-lama akan timbul minat. Okey, saya nak minta bantu kami ataupun bagi sedikit tips lah. Sebab saya dimaklumkan hufaz-hufaz ni, mereka yang hafal, kalau mereka bersekolah tahfiz ataupun Darul Quran, ada teknik-teknik sebenarnya untuk kita hafal. Maksudnya kalau kita fikir secara logiknya, nak hafal 30 juzuk ni bukan satu perkara yang mudah. Tapi Ustaz dapat realisasi dalam masa 3 tahun sebagai contoh. Apa teknik-teknik yang mungkin kita boleh bagi kepada semua? Okay. Teknik ni pertama sekali dia berbeza mengikut orang lah kan. Macam saya, teknik saya masing-masing, teknik masing-masing lah kan. Macam saya, kalau ni personally lah, saya berkongsi bagaimana saya menghafal. Dalam satu muka surat tu ada dalam 15 baris. 15 baris Quran. So saya, sebelum saya start hafal, saya pastikan semua tu saya lancarkan. Saya ulang dalam 40 kali lah untuk permulaan. Lancarkan dalam 40 kali dulu. Baca tengoklah. Tengok 40 kali ulang je. Lepas tu kemudian kita mungkin dah ingat tak sikit, saya bagikan 2. 15 contohnya jadi 15 baris, 7 8 itulah kan. So saya start hafal by setengah-setengah macam tu. Okey, maksudnya dah ingat complete satu muka surat baru move to another page macam tu. Belum, habis baca 40 kali, kemudian baru start hafal separuh-separuh. Okey, lepas ingat separuh-separuh tu, lepas tu saya gabungkan, lepas tu hafal lah. Ingat semua, baru pergi ke page berikutnya. Next page. Itu permulaan lah saya buat macam tu kan, permulaan. Sebab mula agak sukar sedikit, bila dah selalunya, bila dah biasa kita kurangkan ke 20 kali, lepas tu kemudian jadi laju-laju kan. Okey, pengalaman jadi imam solat tarawih. Biasalah kalau buat 20 tu nak baca tu struggle juga kan. Ada ke mungkin pernah terlupa ke kejadian yang tidak diingini? Pengalaman semua yalah, selama menjadi imam tarawih ni memang adalah kan benda-benda ayat yang mungkin kita tersalah dan sebagainya. Tapi ini sebab saya dah jadi imam tarawih ni sudah hampir 4 tahun lah. 4 tahun lah. Jadi pengalaman tu ialah ia memerlukan satu, orang kata, suara yang konsisten lah. Sebab daripada hari pertama sampai 30 kan, tengah-tengah tu mungkin suara dah nak habis kan. So benda ni perlukan ni lah kan. So banyak benda yang kita kena consider. Suara, dari segi kelancaran Quran, bacaan kan. Kemudian dari segi masa kita untuk mengulang bacaan. Sebab saya sendiri praktikal, paginya saya praktikal di hospital kan. Kemudian malamnya saya tarawih lah. Itu mungkin cabaran
bagi saya lah untuk Alhamdulillah. Ustaz ni sebenarnya membuktikan ya kalau kita nak seni budaya tu tak payah keluar negara pun sebenarnya belajar dekat Kelantan lepas tu sambung dekat sini masuk dalam Quran. Alhamdulillah berjaya apa yang diceritakan. Ada setengah orang fikir nak environment berada di luar negara tu mungkin memerlukan kita. Tapi Ustaz alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, ya kepada anak-anak muda luar sana Ustaz. Ustaz 25 tahun ya muda daripada saya. Saya boleh bilang dengan jari berapa juz yang ingat surah-surah lazim alhamdulillah lah. So bagaimana Ustaz nak ya bagi nasihat dan juga mungkin perkongsian kepada anak muda kita sempena dengan nuzul Quran ini sendiri. Kalau boleh surah lazim tu kena ada dalam hati kita. Jadi sedikit pesanan buat diri saya sendiri dengan sahabat-sahabat di luar sana. Yang paling penting bukan kita untuk hafal Al-Quran tu adalah satu perkara yang mungkin agak berat lah. Tapi yang paling penting adalah kefahaman kita tentang Quran dan kita tidak tinggal Quran. Betul. Maksudnya ceburilah dalam bidang apa sekalipun. Kita nak cebur dalam bidang tak kisahlah bukan dalam bidang agama ataupun bidang apa sekalipun, tetapi yang paling penting kita jangan pernah tinggal Al-Quran. Kerana akhir zaman ni pelbagai cabaran ataupun ancaman berkenaan dengan fahaman-fahaman. Jika kita tinggal Al-Quran, maka kehidupan kita boleh jadi tidak menjurus kepada kebenaran. Jadi itulah pesanan saya buat diri saya sendiri dan sahabat di luar sana. Bila kita sentiasa dengan Al-Quran, bila sentiasa kita amalkan segala ajaran Quran, jalan hidup kita itu sentiasa berpandukan oleh Allah SWT. Sentiasa dipandu dan insya-Allah dipermudahkan jalan dan mendapat pengakhiran yang baik insya-Allah. Syekh Syazwan tak minat jadi pendidik Tak minat jadi ustaz Boleh lah sikit-sikit. Cara dia berbicara itu saya rasa di masa hadapan akan ya, memberi banyak ilmu lah kepada semua insya-Allah. Terima kasih banyak Syazwan. Sekali lagi salam Allah Akbar, ambil berkat ni. Salam nuzul Quran insya-Allah, semoga terus menyebarluaskan ilmu Allah ini. Amin insya-Allah.